Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kita ni Fadailus Sadaqat, kelebihan sedekah. Karangan Syekh Maulana Zakaria Ilyas, Muhammad Zakaria Ilyas, mudir Syekhul Hadis di Madrasah Mazahiri Ulum, Saharanpur, India dah. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Jadi hari ni kita nak sambung lagi bab peristiwa-peristiwa kada sakaratul maut lah. Pasal masa ketika cabut nyawa dah. Kita telah dinukilkan satu lagi peristiwa salah seorang yang telah mengumpulkan harta yang banyak, sehingga tiada apa-apa benda yang tidak dikumpulkannya. Habis kara, siapa harta dah. Dia telah membina sebuah mahligai yang sangat besar. Ada 2 pintu di mahligai itu yang dijaga oleh pengawalnya. Sempena siap dibina mahligai itu, istana itu, dia telah menjemput semua kawan-kawannya dalam satu perhimpunan yang hebat. Telah dibuat satu takhta yang besar. Sehingga sana lah, takhta yang besar lagi tinggi dah. Di atasnya dia duduk sambil sebelah kakinya berdiri dan sebelah lagi berbaring di atas takhta. Macam kita tengok raja kita zaman dulu dah, duduk gitu dah. Teman-temannya sedang menjamu selera dan dia berkata kepada dirinya sendiri, kini bekal yang banyak sudah dikumpulkan sehingga tidak perlu membeli apa-apa lagi selama berapa tahun dah. Kupu-kupu makannya boleh makan berapa tahun. Dia masih memikirkan demikian, tiba-tiba datanglah salah seorang fakir berpakaian buruk lagi koyak, sambil menggantungkan bungkusan pada lehernya seperti pengemis. Macam apa mengih, mari jumpa dia. Sampai di pintu mahligai, fakir itu mula mengetuk pintu begitu kuat sehingga bunyi telah sampai di takhta orang kaya itu dah. Pengawal-pengawalnya berlari keluar hendak mengetahui siapakah orang yang begitu bodoh dan tidak beradab itu dah. Mereka bertanya, apa hal? Orang itu berkata, suruhlah tuan kamu keluar dan berjumpa dengan aku. Pengawal-kawalannya berkata, apakah tuan kami akan datang kepadamu untuk berjumpa dengan seorang fakir seperti kamu? Dia menjawab, memang, dia mesti datang. Suruh dia datang segera. Pengawal-pengawal itu pergi beritahu kepada tuan mereka akan kisah yang aneh itu. Tuan berkata, tidakkah kamu beri dia merasai kelazatan akan bercakap biadab sedemikian? Membui tak wayak ke bos dia tu, wayak ke pengawal dia, apa membui dia kecek agah ketemu dah. Kedai ketemu dah. Jadi tidakkah kamu menyesakannya tak? Dah, apa mutuk godel ke timbuk dia dah. Ketika itu juga si pengemis mengetuk pintu lebih kuat dari dahulu lagi dah. Dari tadi tu kuat lagi dah. Sehingga kesemua pengawalnya berlari ke pintu sekali lagi dah. Maka si pengemis berkata kepada mereka, pergilah beritahu pada tuanmu itu bahawa aku ni malakul maut. Wayak ketua ni, aku ni malakul maut ni. Mereka cabut nyawa dah. Mendengarnya kesemua pengawal-pengawalnya hampir jatuh pingsan dan berlari kepada tuan mereka lalu sampai ke pesanannya. Dia pun hampir jatuh pingsan lalu berkata dengan suara terlalu lemah lembut, mintalah kepadanya supaya menerima nyawa sesiapa yang lain sebagai fidyah untuk nyawaku dah. Minta nyawa, ambil nyawa lain dah. Fidyah ganti nyawa dia dah. Ketika itu juga si pengemis telah sampai di situ dah. Lalu berkata, tiba-tiba apa dah? Lalu berkata, selesailah apa-apa yang kamu hendak selesaikan. Aku tidak boleh pergi dari sini sebelum aku mencabut nyawamu dah. Maka orang kaya tersebut telah berkata kepada hartanya, celakalah bagimu, laknat Allah ke atasmu. Kamu dan kesibukan untukmu telah menghalang aku dari beribadat kepada Allah. Sibuk kumpul harta kekayaan, nak mewah-mewah, tiba-tiba siapa masa ajar dia dah. Tidak pernah kamu membiarkan aku supaya dalam keadaan sunyi dan tidak terganggu supaya aku boleh ingat pada Allah. Jadi harta dia bagi dia sibuk sehingga tak ada nak ingat Allah. Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan kuasanya telah memberi kebolehan kepada hartanya itu untuk bercakap. Tiba-tiba harta boleh kecek dah. Hartanya bercakap padanya, mengapa kamu melaknati aku? Kerana akulah kamu telah dapat sampai kepada istana raja-raja. Sehingga pada ketika orang soleh dihalau dari pintu mereka. Kerana akulah kamu telah dapat menikmati tubuh gadis-gadis lembut itu. Kerana akulah kamu dapat hidup seperti raja-raja. Kamu telah menggunakan aku untuk keburukan, tetapi aku tidak dapat membantah. Jika sekiranya kamu telah menggunakan aku untuk kebaikan, maka sudah tentu hari ini aku boleh menolong kamu, memberikan manfaat kepada kamu. Selepas itu malakul maut pun terus mencabut nyawanya. Mati jugalah orang kaya tu dah. Wahab bin Munabbah rahmatullahi alaih berkata, bahawa satu ketika malakul maut, malaikat cabut nyawa ni telah mencabut nyawa salah seorang yang zalim. Tiada orang yang lebih zalim dan perkasa daripadanya. Dahlah zalim, gagah pula dah, gagah perkasa dah.
Malakul maut, malaikat maut ni sedang membawa nyawanya. Di tengah jalan malaikat-malaikat ini telah bertanya kepadanya, engkau selalu mencabut nyawa orang. Pernahkah engkau merasai kasihan terhadap siapa ketika engkau mencabut nyawanya? Beliau menjawab, aku pernah merasai cukup sedih dan kasihan terhadap seorang wanita dalam keadaan kesorangan di satu hutan. Selepas saja dia bersalin, aku telah diperintahkan Allah untuk mencabut rohnya. Maka aku sangat sedih dan kasihan. Apakah akan berlaku pada anaknya yang baru lahir di tempat di mana tiada siapa untuk menjaganya? Malaikat berkata, orang zalim yang kamu sedang membawa nyawanya lah bayi tersebut. Orang zalim yang kamu sedang membawa nyawalah bayi tersebut. Oh, gitu dah. Malaikat maut terkejut dan berkata, Maha suci engkau, wahai Tuhanku. Maha penyayang. Apa saja engkau ingin, engkau boleh bawa dah. Gitu dah. Sia tak sia pun budak kecil itu jadi orang jahat pula. Dia besar. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih berkata bahawa apabila seseorang mati dan ahli rumahnya mula menangis, maka malakul maut sambil berdiri di pintu rumahnya berkata, bukanlah aku yang telah habiskan rezekinya. Malaikat maut kata, bukan aku telah habiskan rezeki orang yang mati tu lah. Dia sendirilah yang telah menghabiskan rezekinya. Kita ni ada dah setakat mana rezeki kita. Begitu orang yang mati tu habis rezeki dia dah. Bukanlah aku yang telah memendekkan umurnya. Aku akan datang ke rumah ini sekali lagi dah. Berkali-kali aku mesti datang ke rumah mari sehinggalah berakhir ke semua orang yang berada di rumah ini. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, demi Allah, jika sekiranya penghuni rumah itu dapat melihat malakul maut pada ketika itu serta mendengar kata-kata malaikat maut itu, maka sudah tentulah mereka sekalian akan lupa menangis untuk si mati. Bahkan masing-masing akan mula memikir nasib diri sendiri. Masing-masing nak memikir dia mati tak? Bukan mikir kau nak mati tu tak? Mungkin dia mati dulu sebelum orang nak mati dah. Yazid Raqashi rahmatullah alaih berkata bahawa salah seorang dari orang-orang zalim di kalangan Bani Israel satu ketika sedang berkhalwat dengan isterinya di rumah, berdua dengan bini dia lah. Tiba-tiba dia melihat seorang asing memasuki pintu rumahnya dan terus bergerak ke arah dirinya. Terlampau marah dia pun pergi ke arah orang itu sambil bertanya, siapakah kamu ini? Dan siapa dia yang telah memberi kebenaran kepadamu untuk masuk ke sini? Orang tidak dikenali itu menjawab, tuan rumah ini telah menyuruh aku masuk ke dalamnya. Akulah tidak boleh dihalang dengan mana-mana tirai. Aku tidak perlu kebenaran untuk jumpa mana-mana raja. Aku tidak takut kehebatan mana-mana orang perkasa lagi zalim. Orang zalim, orang debes tahu mana pun tak takut. Untuk berjumpa dengan mana-mana orang takabur seperti serta tertipu, aku tidak teragak-agak. Mendengar kata-katanya orang zalim itu menjadi takut. Orang zalim tu hak tu nah. Dengan bini dia dah. Dia jadi takut dah. Tubuhnya mula menggeletar, dia jatuh tersungkur. Selepas itu dengan amat rendah diri dia berkata, maka apakah Tuhan adalah malakul maut? Dia menjawab, ya, tidak syak lagi. Orang yang kejam dan zalim tersebut meminta, tolonglah berikan sedikit peluang pada saya agar saya dapat buat wasiat. Malakul maut menjawab, sudah lewat dan sudah terlewatlah. Dan peluang itu sudah pergi jauh daripadamu. Alangkah sesalnya, tempoh hayatmu sudah berakhir. Nafas-nafas sudah kehabisan. Masamu pun sudah berakhir. Kini kamu tidak berpeluang untuk melakukan apa-apa kebaikan walaupun sedikit. Tuan rumah tersebut bertanya, kemanakah Tuhan hendak membawa saya? Malaikat maut itu menjawab, kepada amalanmu yang telah pergi terlebih dahulunya. Kamu akan diberi tempat tinggal mengikut amalanmu lah maksudnya. Tempat tinggal sebagaimana yang telah kamu bina dalam dunia ini akan didapati olehmu di sana juga. Dia berkata, saya belum mengerjakan apa-apa amalan yang baik dan tidak juga pernah membina apa-apa tempat tinggal yang baik untuk diri saya. Dia kata, tempat tinggal mana saya tak aja buat benda baik dah, dia kata, dan tuan rumah dia kata. Malaikat menjawab, jika begitu maka aku akan membawa kamu kepada kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkannya, sungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya, membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan. Surah Ma'arij ayat 15 hingga 16. Kemudian malaikat mengheret dan mencabut nyawanya. Semua ahli rumah mula menjerit serta menangis. Yazid Raqashi rahmatullah alaih berkata bahawa jika sekiranya ahli rumah dapat mengetahui apakah yang berlaku pada si mati, maka mereka akan menangis lebih kuat kerana kasihkan diri sendiri lebih dari kasihkan kepada orang lain yang mati dah. Jadi, yang betul kalau dia tahu dalam malaikat maut, dia akan takut. Diri sendiri takut mati, bukan cara kau lihat mati dah. Hadrat Sufyan Tsauri rahmatullah alaih berkata bahawa ketika malaikat maut tu menyentuh urat hati, maka si mati tidak lagi mengenali orang lain, tidak boleh bercakap dan melupakan segala-galanya di dunia dah. Dia start pergi tu pakai tak ingat habis dah. Jika sekiranya tidak dikuasai oleh mabuk mati, sudah tentu kerana kesakitan yang tidak terhingga, ia akan mengambil pedang dan mula menyerang orang-orang di sekelilingnya. Kalau jadi mabuk dah.
Dia akan ngamuk kau silah dan pergi gila dah. Setengah riwayat menyatakan bahawa apabila nafas terakhir sampai pada kerongkong, syaitan cuba sedaya upaya untuk menyesatkannya dah. Saya tetra lagi dah. Takut-takut dia sesak orang yang sakaratul maut dah. Dalam satu riwayat terdapat bahawa malakul maut mencari seseorang ketika waktu solat. Jika ia mendapati seorang itu menjaga solat dengan mengambil berat akan waktu solat, maka ketika akan meninggal dunia, malakul maut sendiri mentalqinkan kalimah tayyibah kepadanya dan menghalau syaitan dari sisinya. Mujahid rahmatullah alaihi berkata bahawa apabila ketika kematian seseorang itu sudah hampir, maka dia diperlihatkan rupa orang-orang yang selalu berdamping di dunia. Jika pergaulannya bersama orang soleh, maka majlis itulah yang diperlihatkannya. Sebaliknya, jika pergaulannya dengan orang yang fasik, maka merekalah diperlihatkannya ketika dekat nak mati dah. Perkara yang samalah telah dinukilkan oleh Hadrat Yazid Ibn Syajarah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' Ibn Bazah rahmatullah alaihi yang merupakan salah seorang abid, seorang orang yang amal soleh lah, orang yang banyak beramal lah abid ni lah, di Basrah berkata bahawa apabila salah seorang hendak meninggal dunia, orang-orang di sekelilingnya mentalqinkan kalimah la ilaha illallah kepadanya. Tetapi dari mulutnya terkeluar kata-kata begini, iaitu jadi orang suruhnya ngucap la ilaha illallah. Talqin maksud ngucap la ilaha illallah, bukan talqin dekat orang mati dah, hak tanda kubur hak asal dia dah. Talqin dekat nak mati tu hak asal-asal dah. Jadi talqin dekat nak mati tu orang sebut la ilaha illallah, dia duk sebut benda lain, iaitu gelas arak kamu juga minum, berilah aku juga minum. Minum arak dah, kamu juga minum dan berilah aku juga minum dah. Duk main kecek gitu nak. Duk sebut benda-benda begitulah dekat nak mati dah. Begitulah orang duk suruh ngucap la ilaha illallah, duk sebut arak dah. Begitulah salah seorang di Ahwas apabila hampir meninggal dunia, maka orang-orang yang berada di sekelilingnya telah mentalqinkan la ilaha illallah. Orang tahu dekat nak mati dia nazak ni. Orang sebutlah la ilaha illallah, ajar dia suruh ngucap la ilaha illallah dah. Tetapi dia menyebut 10 rupi dah. 11 belah 12 duk sebut duit dah. Sampai ke mati. Ittihaf Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Sebaliknya orang-orang yang buat persiapan untuk mati ialah mereka ingat mati semasa hidup di dunia. Mereka telah menyediakan bekalan untuk mati. Bagi mereka mati adalah suatu hadiah, sebagaimana telah diberitahukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Hadrat Bilal radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, isterinya berkata, wa uhiznahu, alangkah sedihnya anda sedang pergi berpisah dah. Okay, isteri kata ke itulah lelaki mati kan, Bilal dah. Tetapi bila sendiri ketika itu berkata, wa tarabah gadan nalqal ahibbah Muhammadun wa hizbah. Alangkah seronoknya bila ni dekat nak mati kata alangkah seronoknya. Betapa lazatnya esok aku akan berjumpa dengan kawan-kawanku dah. Aku akan menemui baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Tu apabila sebut dah dekat nak mati dulu. Bini dia kata sedih, dia kata gembira mana dah. Ketika Hadrat Muaz radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, beliau berkata, ya Allah, engkau sedia maklum bahawa aku berkeinginan untuk hidup lama di dunia. Muaz kata dah. Tetapi bukannya kerana aku mencintai dunia. Dan tidak juga bertujuan untuk menggali sungai-sungai dan membuat taman-taman. Bahkan aku ingin hidup lama supaya aku boleh menikmati kelazatan berpuasa pada ketika tengah hari yang panas terik. Gunakan masa untuk berjuang di jalanmu, untuk menegakkan agamamu dan untuk menyertai majlis zikirmu. Itulah kalau nak hidup lama, tu dah. Semasa Hadrat Salman radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, beliau menangis. Apabila ditanya orang, mengapa menangis? Setelah meninggalkan kami, anda akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi juga. Baginda telah wafat dalam keadaan baginda redha dengan anda. Beliau menjawab dah. Salman ni sahabat Nabi jawab. Aku menangis bukan kerana takut mati atau kehilangan dunia, tapi aku menangis kerana aku telah berjanji dengan baginda untuk mengambil manfaat dari dunia setakat seperti bekalan seorang musafir sahaja dah. Nabi pesan dah dia kalau duduk dunia ni, ambil dunia ni sekadar orang musafir lah, berhenti sementara di stesen-stesen mana dah, ataupun di bawah pohon mana-mana dah. Dan aku belum dapat menyempurnakan janjiku lagi dah. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, apabila dikira harta yang ditinggalkannya, maka didapati hanyalah bernilai sekitar 10 dirham sahaja dah. Inilah semua harta yang beliau telah miliki dah. Sebab itulah beliau menangiskan ianya dianggapnya sudah berlebihan. Dia anggap lebih lah. Selepas itu beliau meminta sedikit kasturi lalu menyuruh isterinya, campurkanlah wangian ini dengan air dan renjiskanlah di atas tempat tidurku. Aku akan dikunjungi satu rombongan yang bukan manusia dan bukan jin. Kata begitu dah. Ithaf Sadatul Muttaqin. Pada waktu Hadrat Abdullah Ibn Mubarak rahmatullah alaih
meninggal dunia, beliau tersenyum dan berkata, ni Ibnu Mubarak ni, inilah tokoh hadis dia. Dia tabi'in lah. Tabi'in ke apa. Jadi dia ni tokoh besar lah hadisnya. Ia meninggal dunia, beliau bersenyum dan berkata, limisli hadza falya'malil 'amilun. Yakni untuk perkara-perkara seperti inilah patut orang-orang berusaha. Surah As-Saffat ayat 61. Kemungkinan beliau telah melihat sesuatu pemandangan nikmat-nikmat syurga. Bila saat meninggal dunia, terlalu hampir beliau menyuruh hambanya yang bernama Nasar untuk meletakkan kepalanya di atas bumi. Nasar mula menangis. Beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Nasar berkata, Tuhan telah hidup mewah tetapi hendak meninggal dunia dalam keadaan seperti fakir miskin. Sambil diletak kepala di atas bumi, beliau berkata, diamlah engkau, aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala agar kehidupanku seperti orang kaya dan kematianku seperti orang miskin. Atta Ibn Yasar rahmatullah alaih berkata bahawa salah seorang telah hampir mati. Syaitan datang kepadanya dan berkata, engkau telah lepas daripadaku. Yani aku tidak dapat menyesatkan kamu. Syaitan jumpa dia lah. Beliau menjawab, aku belum lagi bertenang dari tipu daya kamu. Nah, dekat mati lala pun dia berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Jariri rahmatullah alaih berkata bahawa beliau berada bersama Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih pada ketika beliau meninggal dunia. Masa itu Hadrat Junaid rahmatullah alaih sedang membaca Al-Quran. Salah seorang berkata kepadanya, apakah ini waktu membaca Al-Quran? Atau bila batu nak meninggal dunia? Maksudnya kerana terlalu lemah, sukar baginya untuk membaca Quran. Gitu lah. Maksudnya kerana terlalu lemah, sukar baginya untuk baca Quran, dia baca Quran juga. Beliau menjawab, masa yang mana lebih baik dari masa ini, sedangkan kitab amalanku hendak ditutup. Masa ni lah, boleh baca Quran dekat nak mati lah. Dia kata dah, Junaid Baghdadi kata. Salah seorang telah bertanya kepada Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih, apakah sebabnya Hadrat Abu Sa'id Khazzaz rahmatullah alaih kelihatan sangat-sangat gembira pada ketika ia meninggal dunia. Khazzaz ni bukan kau sedih, kau gembira dekat mati dah. Beliau menjawab, jika ketika itu rohnya terkeluar dan berterbangan kerana kegembiraan, maka itu pun bukan sesuatu yang luar biasa. Gitulah lebih kurang. Ketika Hadrat Zunun Misri rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, ada orang bertanya kepadanya, apakah Tuhan hendak bercakap apa-apa? Beritahulah jika ada apa-apa yang Tuhan berkeinginan. Beliau menjawab, hanya satu sahaja keinginan, iaitu aku berhasrat untuk memperolehi ma'rifahnya, mengenal Allah Ta'ala sebelum aku mati. Salah seorang berkata bahawa beliau berada di dekat dengan Hadrat Mumsyad Dinawari rahmatullah alaih. Pada ketika datang seorang fakir lalu bertanya, apakah di sini ada tempat suci bersih? Di mana seseorang boleh mati? Sebagai jawapannya, beliau berisyarat pada satu tempat. Berhampiran tempat itu ada juga satu mata air. Fakir miskin tadi telah pergi ke sana mengambil wuduk dan mengerjakan solat. Selepas itu dia menghulurkan kakinya, berbaring dan meninggal dunia. Gitulah. Dia kata mana tempat boleh mati, kata situ dah tempat boleh, dia pergi ambil semayang. Kau semayang itu lepas tu pakai bang pakai mati lalu dah. Mudah mati dah. Fatimah rahmatullah alaiha yang merupakan adik perempuan Hadrat Abu Ali Rudbari rahmatullah alaih berkata bahawa semasa abahnya hampir meninggal dunia, kepalanya terletak di atas pangkuannya. Beliau membuka mata lalu berkata, pintu-pintu langit sudah dibuka, syurga sudah diperhiaskan. Dan kedengaran satu suara yang berkata, wahai Abu Ali, walaupun engkau tidak pernah berhasrat untuk mendapat darjat yang begitu tinggi, namun kami telah sampaikan engkau darjat yang tinggi. Kemudian beliau membaca dua syair yang terjemahannya seperti berikut. Demi hakmu atasku, aku tidak pernah memandang kepada siapa selain engkau. Allah lah, dengan pandangan cinta. Aku melihat engkau menggelisahkan aku dengan mataku yang sakit, serta pipiku yang menjadi merah kerana malu. Ini syair ada gitu. Semasa Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih meninggal dunia, ada orang yang mentakilkan la ilaha illallah. Maka beliau menjawab, aku tidak pernah melupakan kalimah itu, tidak perlu aku diberi peringatan. Yang kata gitu, saya tengok macam ego tak apalah, tapi tak ada hajat sepatut kita, tapi tak apalah, kita sangka baik dengan tokoh ulama gitulah dia. Hadrat Ja'far Ibn Nasir rahmatullah alaih berkata, telah bertanya kepada Hadrat Mikran Diwawari rahmatullah alaih, yang merupakan khadam kepada Hadrat Shibli rahmatullah alaih, pemandangan apakah telah kamu lihat pada ketika Hadrat Shibli rahmatullah alaih meninggal dunia? Menjawabnya, beliau telah berkata bahawa pernah berlaku satu kezaliman dari pihaknya ke atas salah seorang dengan sebanyak 1 dirham. Dia ada buat zalim. Dia teringat 1 dirham je kezaliman dia pada orang itu. Beliau telah mensedekahkan beribu-ribu dirham bagi pihak orang itu sebagai ganti ruginya.
Namun begitu, beliau terasai bebanan yang amat berat di atas dadanya. Ketika beliau hampir meninggal dunia akibat tersalah ambil satu dirham. Dia terambil salah tu, dia bayar dah, tapi dia rasa bebanan yang berat. Kemudian beliau menyuruh saya untuk memperwudukkannya. Mengikut arahan saya telah memperwudukkannya, tapi saya terlupa untuk menghalalkan janggutnya. Jadi memasukkan jari-jari ke dalam janggut semasa wuduk dah. Apa kata khalal tak? Maksudnya celah-celah janggut tu dah. Beliau sendiri pun tidak dapat berbuat demikian kerana kelemahan yang amat sangat. Suara pun sudah tidak ada lagi. Beliau mengambil tangan saya dan menusukkannya ke dalam janggutnya dan meninggal dunia. Bila Ja'far rahmatullahi alaihi mendengarnya, beliau mula menangis sambil berkata betapa besar kedudukan seseorang yang dalam keadaan sedemikian. Sakaratul maut pun begitu teliti dalam adab-adab syariah, sehingga tidak membiarkan satu amalan yang mustahab, amalan yang terpuji dan tidak wajib pun untuk dilakukannya. Yang ambil tangan itu supaya itulah apa kata mencelah janggut dia dah. Secara umumnya mazhab umumnya tidak kata wajib dah. Apabila janggut lebat ke apa tu sekadar sunat nama dia tu dah. Salah seorang warak sedang hendak meninggal dunia. Isterinya mula menangis. Beliau bertanya, kenapa kamu menangis? Isterinya menjawab, kerana berpisah dari anda. Beliau berkata, tangisilah untuk dirimu sendiri. Aku menangis untuk hari ini sejak 40 tahun. Menangis untuk hadapi mati ni 40 tahun lama tu. Jadi menangiskan kegairahan dan menunggu-nunggu kematiannya. Hadrat Qattani rahmatullah alaih telah ditanya orang semasa beliau hampir meninggal dunia. Apakah amalan tuan yang khas dan istiqamah? Nak tanya Tok Guru ni tak? Beliau menjawab, jikalau masa ini bukanlah masa untuk meninggal dunia, aku tidak sekali-kali akan memberitahu amalan itu kepada siapa pun. Sejak 40 tahun lalu, aku sedang menjaga pintu hatiku. Bila sahaja yang selain Allah hendak memasukinya, aku terus menutupinya. Tak tahulah ni cerita tu. Ahli tasawuf dah. Gitulah ambil pengajaran tu boleh nak percaya 100% tu payah juga dah. Hadrat Mu'tamar rahmatullah alaihi berkata, aku berada dekat Hakam, yang ini salah seorang kaya dan murah hati. Ketika ia meninggal dunia, aku sedang berdoa kepada Allah supaya dia mempermudahkan kematiannya. Kerana ia mempunyai sekian-sekian kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Aku masih teruskan berdoa sambil menyebut sifat-sifatnya yang terpuji sedangkan dia dalam keadaan yang qamah, keadaan nazak. Apabila beliau telah pulih dari keadaan itu, beliau bertanya, siapa dia yang telah menyebut-nyebut sekian-sekian perkataan? Aku menjawab, akulah yang menyebutnya. Hakam berkata, Malakul Maut AS tadi telah berkata kepadaku, aku sentiasa berkelakuan lembah lembut terhadap orang yang bermurah hati. Setelah berkata demikian, rohnya pun melayang. Baru mati dah. Dia ada minta mati mudah gitu dia jadi dah. Ketika Hadrat Mumsyid Dinawari rahmatullah alaihi hampir meninggal dunia, salah seorang warak yang berada di sampingnya sedang berdoa supaya disediakan syurga untuknya. Dia orang lain doa kepada Tok Guru ni dah. Hadrat Mumsyid rahmatullah alaihi berkata padanya, sejak 30 tahun syurga dengan segala nikmat-nikmat dan perhiasannya datang di hadapanku. Aku tidak pernah melihat kepadanya dengan pandangan yang penuh. Ini aku berhasrat untuk Maha pemiliknya saja. Wallahualam, cerita tu tasawuf tak. Dia kata tak perhati mana syurga, dia perhati pada Allah saja. Wallahualam lah. Semasa Hadrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, salah seorang tabib, doktor lah berada di sampingnya. Tabib ataupun doktor itu berkata, Amirul Mukminin telah diberi racun. Umar bin Abdul Aziz kena beri racun. Dari itu saya tersangat bimbang tentang nyawa tuan. Hadrat Umar rahmatullah alaih berkata, hendaklah kamu risau mengenai nyawa orang yang belum diberi racun. Itu secara saya, cara kau lihat tak beri racun lagi dah. Tabib bertanya, apakah Amirul Mukminin sendiri dapat mengagak bahawa racun telah diberi? Ketika racun memasuki sahaja dalam perutku, aku telah menyedarinya racun. Dijawabnya, tabib berkata, hendaklah tuan mengubatinya, jika tidak nyawa tuan akan terkeluar. Beliau menjawab, setelah terkeluar nyawaku akan pergi kepada yang maha pemeliharaku. Dialah yang paling baik dari semua yang ditemui oleh manusia. Demi Allah, jika aku mengetahui bahawa dekat telingaku terletak sesuatu yang akan menyebabkan kesihatanku pulih kembali seperti sedia kala, namun aku tidak akan hulur tangan untuk mengambilnya. Selepas itu beliau berkata, ya Allah, pilihlah Umar untuk menikmatimu. Berapa hari selepas itu beliau meninggal dunia. Hadrat Maimun Ibn Mihran rahmatullah alaih berkata bahawa pada zaman itu Hadrat Umar Ibn Abdul Aziz rahmatullah alaih telah memperbanyakkan doa untuk mati. Salah seorang telah meminta beliau, janganlah tuan berdoa sedemikian. Melalui tuanlah Allah Ta'ala telah menghidupkan begitu banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan banyak bid'ah-bid'ah yang telah hidup terdahulu telah dimatikannya. Beliau berkata, tidakkah aku patut menjadi seperti hambanya yang soleh,
yakni Hadrat Yusuf AS yang telah berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Wahai Tuhanku, sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang yang soleh. Surah Yusuf ayat 101 dah. Doa tu lama dia, doa mati saja tak molek. Doa mati sepanjang dalam keadaan Islam dan hubunglah aku dengan orang soleh, gitu dah. Ketika beliau meninggal dunia, Maslamah rahmatullah alaihi berkata, dengan wahai yang Amirul Mukminin telah meluluskan untuk kain kafan, dapat kain yang terlalu biasa dah. Jadi dia ni Amirul Mukminin dia khalifah tapi pakai kafan dia kain biasa dah. Jadi saya minta tolong benarkan wan tambahan sedikit dah. Beliau berkata, bawalah kain itu kepadaku. Beberapa ketika beliau melihat kepada kain itu dan berkata, jika sekiranya Tuhanku redha padaku, maka kain yang lebih baik dari ini akan aku dapat serta merta. Dan sebaliknya, jika Tuhan tidak suka padaku, maka kain kafan mana-mana pun akan ditanggan dengan kuat, lalu diberi kain kafan dari api neraka Jahannam juga. Kemudian beliau berkata, perdudukanlah aku. Setelah duduk, beliau berkata, ya Allah, perkara-perkara yang engkau telah perintahkan kepadaku, tidak dapat aku menunaikannya. Dalam larangan-laranganmu yang telah berlaku kederhakaan dari pihak aku. Aku ada buatlah benda salah ni. Tetapi la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah lah. Selepas itu beliau pun meninggal dunia. Ketika beliau juga telah berkata, aku melihat satu jemaah yang bukan manusia dan bukan juga jin. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa ketika hampir meninggal dunia, beliau berkata, jangan siapa berada di sini. Semua orang yang ada di sisinya keluar dari biliknya dan mula melihat dari pintu. Beliau berkata, sangatlah mubarak akan kedatangan mereka yang bukan manusia dan bukan jin. Selepas itu beliau membaca ayat 83 berikut dari ayat terakhir dalam surah Qasas, di mana Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna al'uluban fil ardi wala fasada. Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu, kami untukkan bagi mereka yang tidak bertujuan hendak mendapatkan pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Ittihaf Sadatul Mustaqim, Syarah Ihya Ulumuddin. Salah seorang warak berkata, aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala agar aku diperlihatkan keadaan penghuni-penghuni kubur. Pada satu malam aku bermimpi bahawa kiamat sudah berlaku dan manusia mulai keluar daripada kubur masing-masing. Sesetengah dari kalangan mereka sedang berbaring di atas sundus, ini satu jenis sutera yang bermutu tinggi dan khas. Setengahnya bersandar di atas kusyen sutera, setengah lagi di atas takhta-takhta tinggi, setengah di atas bunga-bunga dan setengahnya sedang ketawa dan setengah lagi sedang menangis. Aku telah berkata, ya Allah, alangkah baiknya jika mereka semuanya dalam keadaan yang sama. Salah seorang dari kalangan mereka telah berkata bahawa perbezaan ini adalah disebabkan amalan mereka masing-masing. Yang berbaring di atas sundus ni, sutera tu, adalah mereka yang bertabiat baik. Yang bersandar di atas kusyen sutera adalah orang-orang yang syahid. Yang berada di atas bunga-bungaan adalah mereka telah banyak berpuasa. Yang ketawa adalah mereka yang bertabat dan yang menangis adalah mereka yang berdosa. Yang berada pada martabat yang tinggi, mungkin ini adalah mereka yang berada di atas takhta-takhta yang tinggi adalah mereka yang telah kasih sayang antara satu sama lain kerana Allah. Salah seorang pencuri bertabiat menggali kubur-kubur baru lalu mencuri kain kapan. Jenis curi kain kapan zaman dulu ada tak? Mencuri kain kapan dari mayat di dalamnya. Satu ketika dia telah menggali satu kubur dan melihat yang menghuni kubur itu sedang menduduki satu takhta yang tinggi. Di hadapannya Al-Quran yang terbuka dan dia sedang membaca Al-Quran. Di bawah takhtanya mengalir sebatang sungai. Apabila melihat pemandangan ini, si pencuri kain kapan begitu terkejut sehingga jatuh pengsan. Orang-orang telah mengeluarkannya daripada kubur. Selepas 3 hari baru dia sedarkan diri. Apabila ditanya apa hal, maka dia menerangkan semua peristiwa yang aneh dalam kubur tersebut. Mereka semua berhasrat untuk melihat kubur tersebut. Dia ingin menunjukkannya, tapi dalam mimpi dia melihat penghuni kubur itu berkata, kalau kamu menunjukkan kuburku kepada siapa, maka kamu akan terperangkap dalam satu musibah yang besar. Maka dia pun tidak menunjukkan kubur tersebut. Ini cerita dia, wallahualam betul ke tak. Tapi yang pentingnya, kalau benda tu berlaku, sekadar pengajaran bagi diri dia. Syekh Abu Ya'qub Sanusi rahmatullah alaihi berkata, salah seorang anak murid saya datang menemui saya lalu berkata, saya akan mati esok waktu zuhur. Tadi tu anak murid yang kata kepada Abu Ya'qub Sanusi ni, gurunya. Keesokan hari dia datang ke Masjidil Haram dan mengerjakan salat zuhur lalu bertawaf di Baitullah. Selepas itu dia pergi jauh sedikit dari Masjidil Haram lalu meninggal dunia. Tuan Syekh Abu Ya'qub Sanusi telah memandikannya, mengampadkannya. Apabila mayatnya diletakkan dalam kubur, dia membuka matanya. Tuan Syekh berkata kepadanya, hidup pula setelah mati? Dia menjawab, saya hidup. Setiap orang cinta pada Allah hidup kekal. Cerita kagut. Orang lihat masalah. Jadi kalau dia hidup, Tok Guru tak boleh lah. Tanah dah. Kena waktu semula dah.
Kalau hidup, dosa pun tak ada. Tanya orang hidup. Jadi hidup ni hidup alam barzakh, bukan hidup macam orang kubur tu hidup semula jadi hatu gitu. Nah. Jadi hidup tu dia hidup alam barzakh tidak sama dengan hidup dalam dunia. Jadi tak perlulah celak mata semula pegang tangan orang hidup tu nah. Kalau berlaku gitu benda tu nak waktu ubik lah, tak boleh tanya lah. Salah nak tanya dosa ni. Salah seorang warak berkata ketika saya memandikan mayat, salah seorang anak murid saya berkata, seorang anak murid saya, dia yang ni mayat memegang jari saya. Saya berkata kepadanya, lepaskan jariku, aku sedia maklum kamu belum mati dah. Cuma berpindah dari satu kehidupan ke satu kehidupan yang lain. Dia melepaskan jari saya. Tak boleh. Gitu dah cerita tasawuf ni masalah ni tak. Kalau dia hidup, dia pegang jari, kena waktu ubik. Dosa tanah dah. Syekhul Ibn al-Jala rahmatullah alaih, seorang warak yang masyhur. Beliau berkata, bapa saya meninggal dunia. Apabila mayatnya diletakkan di atas papan untuk dimandikan, beliau mula ketawa dah. Orang mayat ketawa. Ini tak boleh mandi juga dah. Harai dah. Dosa. Orang-orang yang hendak memandikannya semua lari dari sisinya. Tiada siapa yang berani memandikannya lagi. Akhirnya salah seorang warak yang lain yang merupakan kawan rapat dengan bapa saya telah datang dan beliau lah yang telah memandikannya. Pendek kata, banyak lagi peristiwa semasa kematian mereka yang cinta pada Allah serta keadaan mereka setelah mati seperti berseronok, ketawa, bergurau dan lainnya telah diukirkan pengarang kitab-kitab Raud. Ni kitab Raud, ni kitab tasawuf lah. Setengah-tengah peristiwa bercakap selepas mati pun telah diukirkan dalam kitab Istitab oleh Hafiz Ibn Abdul Bar rahmatullah alaih. Beliau menulis mengenai Hadrat Zaid Ibn Kharijah radhiyallahu anhu. Tiada riwayat yang bertentangan bahawa beliau telah bercakap selepas mati. Beliau menukilkan mengenai beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum bahawa mereka telah bercakap setelah meninggal dunia. Wallahu a'lam lah cerita sahih tu. Tapi yang pentingnya kalau dia cakap menandakan hidup, maka haram dah menanda dia mandi mayat dia apa kena tu lah. Kena buat macam hidup lah. Sekarang lagi. Cakap masa hidup ni ada soal lagi unsur ni unsur jin lah. Unsur jin sekarang lagi dah. Jin boleh masuk dalam manusia yang mati tu. Roh yang tak ada pun jin boleh masuk. Walau dia cakap dan apa dah. Padahal bukan bercakap tu orang itu dah jin dia masuk. Pun ada unsur tu lagi dah. Jadi benda tu tidak menandakan kebaikan sebenarnya. Tidak jadi hujah untuk menandakan orang tu baik boleh cakap. Bahkan ada unsur lebih bahaya lagi untuk unsur jin ni. Dan banyak hak berlakunya, banyak unsur jin. Tapi orang soleh ni, kita nak sangka baik punya sangka baik, kata keramat lah. Kita nak sangka baik lah. Kalau nak sangka buruk, kita kata ada unsur jin. Kita elok lah sangka buruk. Tu je sebabnya ni. Tapi pun nak kata bukanlah satu keramat. Dan pegang kau gapo. Kalau dia hidup, dia boleh pegang gapo. Dosa kita boleh tanah. Haram dan dosa. Ketika sahabat radhiyallahu anhum pergi untuk pertempuran Mu'tah, semua mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Mereka juga telah diberi doa supaya dapat kembali ke Madinah dengan selamat. Maka Hadrat Abdullah ibn Rawah radhiyallahu anhu telah membaca syair yang terjemahannya seperti berikut. Aku tidak berhasrat untuk selamat kembali, tapi aku berhasrat agar aku diampunkan oleh Allah. Berserta dengannya kepalaku terkena satu pedang dia. Kena pedang lah dia dah. Yang akan menyebabkan kepalaku terbelah. Atau satu lembing yang akan memutuskan tali perutku atau dan sampai kepada jantungku. Ini Abdullah ibn Rawah tu dia syair gitu dah. Dia syair gitu seolah-olah mati syahid lah tak. Memang mati syahid pun Abdullah ibn Rawah ni. Bila mereka sampai di medan peperangan, jumlah bilangan mereka hanya 3,000 orang saja. Sedangkan mereka dapat mengetahui bahawa jumlah bilangan tentera musuh adalah 200,000 orang. Sahabat maksud 3,000 orang. Lawan orang kafir tentera Rom tu ialah 200,000 orang. Banyak ke dah. 3,000 lawan 200,000 dah. Atas perkara ini, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bermusyawarah untuk mula sekali akan menghantar berita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaan ini. Kita ni gana ni. Kita 3,000 ni lawan 200,000 dah. Mungkin mati belaka pok kita ni. Gana kita ni kalau nak sapa berita kepada Nabi ni. Jika baginda tetap mengarahkan untuk berperang, barulah mereka akan mulakan peperangan. Bila Abdullah ibn Rawah radhiyallahu anhu mendapat tahu bahawa mesyuarat sedang dijalankan, maka beliau segera menghadirinya. Lalu berkata, aku kagum dengan keadaan kamu sekalian. Kamu sedang bermesyuarat mengenai satu perkara yang merupakan matlamat kamu keluar dari Madinah. Kamu telah keluar semata-mata dengan tujuan mencari peluang untuk mendapat martabat syahid. Kami tidak pernah berperang dengan bertawakal pada bekalan, kekuatan atau bilangan kita. Selalu kami telah berperang dengan dasar kekuatan agama Islam sahaja. Bangunlah, marilah kita pergi ke medan peperangan. Sudah tentu kita akan memperolehi salah satu dari dua jenis kejayaan, kemenangan ataupun kematian sebagai syahid. Kedua-duanya merupakan kemuliaan semata-mata.
Mendengar kata-kata semangat itu, semua orang bersedia untuk berperang dan peperangan pun bermula. Semasa menghantar jemaah ini, baginda Rasulullah SAW telah melantik Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu sebagai amir dan bersabda, jika ia menjadi syahid, Ja'far radhiyallahu ibn Abi Talib akan menjadi amir. Jika dia pun syahid, Abdullah ibn Rawaha akan menjadi amir. Sekiranya dia pun menjadi syahid, maka orang Islam hendaknya bermusyawarah untuk melantik siapakah sebagai amir. Jadi berita tu seolah Nabi nampak dah. Ja'far, lepas tu Abdullah ibn Rawaha, lepas tu baru orang lain. Hadrat Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu sudah 3 hari tidak sempat makan apa-apa. Ketika beliau berada di tepi medan peperangan untuk makan seketul daging, beliau mendapat berita bahawa Hadrat Ja'far radhiyallahu anhu sudah pun mati syahid. Dengan serta-merta beliau bangun sambil mencela dirinya sendiri. Kamu sibuk dalam dunia. Yang ni makan. Makan sikit tu. Lapar 3 hari tak makan tu. Sibuk dalam dunia. Dia bagi Abdullah ibn Rawaha. Sambil berkata, demikian beliau membuang daging itu dari tangannya, memegang bandera Islam dan marah kepada barisan orang kafir. Salah seorang kafir menyerang beliau, maka satu jari tangannya terputus. Ketika itu beliau membaca 3 syair yang bermaksud, kamu hanyalah satu jari tangan yang sudah menjadi berdarah, tidak lain dari itu. Dan itu pun di jalan Allah yang sendirinya satu perkara tinggi nilainya. Wahai nafsu, fahamlah dengan baik. Jika walaupun kamu tidak menjadi syahid di sini, namun kamu akan mati begitu juga. Lepas ni mati juga dah. Kalau tak mati syahid pun. Sudah pasti kamu akan mati juga. Lihatlah perkara yang kamu telah bercita-cita untuk mencapainya, iaitu mati syahid. Peluangnya sekarang berada di hadapan kamu. Jika kamu dapat pencapaian seperti 2 orang sahabatmu, iaitu Zaid dan Ja'far. Ya, Zaid dan Ja'far tu mati. Ketua dia dulu dah tak? Zaid dulu. Lepas Zaid tu Ja'far ibn Abi Talib. Lepas tu Abdullah bin Rawaha lah. Ganti 3 orang ni. Ketua dia. Lepas orang ni lah jadi ketua. Jadi sekarang dia lah Abdullah bin Rawaha. Jadi 2 orang sahabatmu iaitu Zaid dan Ja'far radhiyallahu anhuma, maka sudah tentulah kamu akan dapat kedudukan sebagai ahli petunjuk. Tetapi kalau kamu ketinggalan ke belakang, maka kamu akan bernasib malang. Kalau tak mati syahid, rugilah. Jadi nasib malang pula dah. Kemudian beliau bercakap pada hati sendiri, apakah yang mungkin kamu cita-citakan buat masa ini? Jika memikirkan isteri, maka aku mengucap talak kepadanya sebanyak 3 kali. Jika memikirkan hamba-hamba, maka aku berdekakan kesemuanya sekali. Jika ingat kebun-kebun, maka kesemuanya aku sedekahkan kerana Allah. Wahai nafsuku, apakah kamu tidak berminat kepada syurga? Demi Allah, kamu mesti bergerak ke arah syurga sama ada dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Kamu telah hidup sekian lama dalam keadaan tenang. Apalagi cita-cita kamu, berfikirlah sedikit akan hakikat kamu sendiri. Ketika dahulu kamu hanya setitisan air manis saja. Setelah memikirkan sedemikian, Hadrat Ibn Rawaha radhiyallahu anhu marah ke depan sambil memerangi musuh-musuh Islam lalu mati syahid. Jadi Abdullah Ibn Rawaha ni mati syahid juga. Kisah ini telah ditulis dalam kitab Hikayatul Sahabah dengan butir-butir lanjutlah. Di situ ada lagi kisah-kisah yang lain seperti ini. Ini kuatlah, riwayat ini kuat ni, ada sanad kuat sikitlah. Apabila sepupu baginda Rasulullah SAW, yakni Abu Sufyan ibn Harith, hendak meninggal dunia, semua ahli keluarganya menangis-nangis. Beliau berkata, janganlah kamu menangis untuk salah seorang yang setelah memeluk agama Islam tidak pernah mengucapkan sesuatu yang berdosa dan tidak pernah juga melakukan apa-apa gerak-geri yang mungkar dengan tubuh atau anggota-anggotanya. Jadi kematian bagi orang sebegini adalah asbab keseronokan semata-mata. Tak payah takut lah. Hadrat Nabihi rahmatullahi alaihi berkata ketika Hadrat Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dah, hampir meninggal dunia, aku berada di sisinya. Aku tidak dapat menahan tangisanku dah. Beliau bertanya, kenapa kamu menangis? Nabihi ni nak. Tabi'in. Demi Allah, kalau esok pada hari kiamat aku disuruh bersaksi untukmu, sudah tentu aku akan menjadi saksi yang terbaik sekali bagimu. Jika aku dibenarkan untuk mensyafaati bagimu, pasti aku akan mensyafaati bagimu. Aku akan memberi syafaat kepadamu setakat yang aku mampu. Selepas itu beliau berkata, kesemua hadis-hadis yang telah aku dengar dari baginda Rasulullah SAW yang bermanfaat bagimu telah pun aku sampaikan kepada kamu, kecuali satu yang aku akan sampaikan sekarang kepadamu sebelum aku hendak meninggal dunia. So hadis lagi tak sampaikan lagi. Ubadah kata, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang naik saksi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, api neraka menjadi haram baginya. Ketika Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, anak perempuannya menangis-nangisnya. Beliau berkata, anakku janganlah menangis. Anakku berkata, jika saya tidak dapat menangis hingga pada waktu bapa saya hendak meninggal dunia, pada ketika kematian siapakah lagi saya boleh menangis?
Beliau menjawab, Abu Bakar, buat masa ini perkara yang paling aku sukai adalah rohku keluar dari tubuhku. Ini adalah lebih disukai olehku dari roh sesiapa pun keluar, biarpun roh ianya roh lalat ini. Maksudnya kamu tidak patut menangis kerana sesuatu perkara yang amat disukai olehku lah. Jadi suka mati nak jumpa Nabi lah. Kemudian beliau berkata kepada Hamran, akan tapi aku takut dan bimbang nanti kehilangan Islam ketika mati. Dia kata begitu pula. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.